Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan tajuk ketokohan Aisyah binti Abu Bakar. Biografi Sayyidatina Aisyah binti Abu Bakar. Nama sebenar beliau adalah Aisyah binti Abdullah bin Abi Quhafah bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'id bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy at-Timmi. Nasabnya bertemu dengan nasab Nabi Muhammad SAW pada Murrah bin Ka'ab. Sayyidatina Aisyah juga digelar dengan Ummu Abdullah kerana beliau sangat rapat dengan anak kakaknya Asma iaitu Abdullah bin Zubair. Beliau juga dikenali dengan gelaran yang lain yang diberikan oleh Rasulullah seperti Humaira, Syuqaira dan Aish. Sayyidatina Aisyah dilahirkan di Mekah sekitar 4 atau 5 tahun selepas Nabi diutuskan menjadi Rasul. Sayyidatina Aisyah juga berasal daripada kabilah Taim dan ibunya bernama Zainab binti Amir binti Umair bin Abdul Syams daripada Bani Kinanah. Sayyidatina Aisyah mempunyai 6 adik-beradik dan hanya Abdul Rahman merupakan adik-beradik seibu sebapa dengannya. Manakala Abdullah, Asma, Muhammad dan Ummu Kalsum adalah adik-beradik sebapa sahaja. Karakter dan sifat beliau ialah beliau seorang yang sangat cantik dan kulitnya putih kemerah-merahan sehingga digelar sebagai Umairah oleh Rasulullah. Beliau juga seorang yang cerdik, kuat ingatan dan fasih dalam berkata-kata. Justru itu, beliau dianggap sebagai wanita Arab yang paling fasih pada zamannya. Beliau juga seorang yang berani. Daripada karakter tersebut, beliau mewarisi daripada ayahnya. Beliau juga Sayyidatina Aisyah juga seorang yang tabah, zuhud, wara' dan tawaduk. Beliau juga sering berpuasa dan melakukan qiyamul lail. Seterusnya, Rasulullah SAW menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha pada 2 tahun sebelum hijrah dan beliau diberi gelaran Ummul Mukminin. Kemudian terdapat beberapa pandangan tentang umur Aisyah radhiyallahu anha ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad SAW, di mana yang pertama disepakati oleh para ulama. Di dalam satu hadis Sahih Muslim, beliau berumur 7 tahun, manakala di dalam Sahih Bukhari beliau berumur 6 tahun ketika menikah dengan Rasulullah SAW. Yang kedua, Aisyah radhiyallahu anha berumur 15 tahun ke atas kerana beliau menyertai perang Badar dan Uhud yang hanya boleh disertai oleh orang-orang yang berumur sedemikian. Dan yang ketiga, berumur 18 tahun. Pendapat ini hanya segelintir ulama membandingkan umur Aisyah radhiyallahu anha dengan kakaknya Asma. Seterusnya, intelektual Aisyah binti Abu Bakar. Atta bin Rabah pernah menuntut ilmu daripada para sahabat. Beliau berkata, Aisyah mempunyai pemahaman yang kuat, pengetahuan yang luas dan paling bagus pendapatnya antara orang ramai. Berikut merupakan beberapa intelektual yang dimiliki oleh Aisyah. Pertama, berkenaan Al-Quran. Aisyah terbukti memberi banyak hadis yang berkaitan dengan tafsir ayat-ayat Al-Quran secara keseluruhannya. Dalam buku Sahih Muslim, turut mengandungi hadis-hadis berkaitan dengan tafsiran ayat-ayat Al-Quran dan dihimpunkan dalam satu bab khas. Kedua, berkenaan hadis Nabi. Aisyah mengisahkan sebanyak 2,210 hadis. Selain banyak mengisahkan hadis serta pakar dalam bidang fiqh dan tafsir, Aisyah juga mampu menjelaskan hukum sesuatu persoalan, menguraikan kebaikan dan mengambil kira logik di sebalik ketetapan hukum tersebut. Ketika berkenaan ilmu fiqh dan qiyas, uraiannya berkaitan fatwa membuktikan kepakarannya dalam bidang fiqh. Aisyah cuba menggabungkan dua kaedah, iaitu akan merujuk Al-Quran terlebih dahulu, kemudian merujuk pula pada hadis Nabi. Jika dua sumber itu tidak memberi penjelasan, Aisyah akan melakukan qiyas dan analogi yang rasional. Keempat, berkenaan ilmu tauhid dan akidah. Semasa Nabi Muhammad masih hidup, beliau adalah rujukan bagi setiap masalah yang timbul dalam agama. Selepas baginda meninggal dunia, para sahabat termasuk Aisyah mengambil tempat penting itu. Mereka dirujuk bagi menjawab setiap masalah baru. Yang kelima, berkaitan ilmu perubatan, sejarah, pidato, dan syair. Murid-murid Aisyah menjadi saksi pada pengetahuan Aisyah yang luas dan mendalam dalam beberapa bidang seperti sejarah, sastra, retorik, syair, dan ilmu perubatan. Peristiwa hadisul ifki iaitu peristiwa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan sahabat bernama Safwan bin Mu'athil. Dalam perjalanan pulang dari perang Bani Mustalik, Rasulullah SAW dan rombongannya berhenti berehat di suatu tempat berdekatan Madinah Al-Munawwarah. Maka di situlah Sayyidatina Aisyah kehilangan rantainya selepas pulang daripada menunaikan hajat. Ketika Sayyidatina Aisyah mencari rantainya, beliau ditinggalkan rombongan yang tidak sedar ketidaknya di dalam haudaj, iaitu tempat beliau duduk di atas unta. Selepas itu, datang Sayyidina Safwan ibn Mu'athil al-Sulami radhiyallahu anhu yang ditugaskan untuk berjalan di belakang pasukan membawanya pulang. Sesampainya di Madinah, orang ramai mula membicarakan isu yang disebarkan ashab al-ifki, para penyebar fitnah, bahawasanya Sayyidatina Aisyah pulang bersama-sama Safwan. Fitnah yang berlanjutan selama sebulan itu pada mulanya tidak diketahui oleh Sayyidatina Aisyah, namun dapat diketahui selepasnya melalui Ummu Miqsam.
Fitnah itu diterukkan lagi dengan ketiadaan bukti yang memihak kepada Sayyidatina Aisyah hingga baginda SAW pasrah kepada Allah untuk menunjukkan kebenaran. Sebelum itu juga baginda ada meminta pendapat beberapa orang sahabat seperti Sayyidina Ali radhiyallahu anhu dan Usamah bin Zaid. Akhirnya Allah menurunkan wahyu surah An-Nur ayat 11 hingga 19 untuk membersihkan nama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Seterusnya adalah sumbangan Sayyidatina Aisyah. Yang pertama adalah dalam bidang Al-Quran. Beliau merupakan saksi mata kepada sebilangan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan beliau juga mengetahui dengan lebih jelas perihal berkaitan dengan Al-Quran dan keadaan yang menyebabkan ayat tersebut diturunkan. Yang kedua adalah dalam bidang hadis. Kepintaran Sayyidatina Aisyah dalam mentafsir dan menerangkan hadis Rasulullah sangatlah mudah untuk difahami. Beliau juga termasuk dalam 7 sahabat Nabi yang terkenal dalam meriwayatkan hadis. Di samping itu, beliau juga sangat berhati-hati ketika hendak menyampaikan hadis. Dan diriwayatkan bahawa jika beliau ragu-ragu tentang hadis, beliau akan bertanya terlebih dahulu kepada Nabi Muhammad sebelum menyimpannya di dalam ingatan. Beliau juga menjadi sumber rujukan dengan dinyatakan beliau meriwayatkan sebanyak 2.210 hadis, dan daripada jumlah tersebut iaitu sebanyak 316 disebut di dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Dan yang terakhir adalah Aisyah memperjuangkan hak wanita. Beliau merupakan pembela wanita dan secara langsung beliau merupakan pembela hak mereka. Sayyidatina Aisyah juga akan membantah sekiranya ada sesiapa yang berusaha merendahkan martabat wanita, dan Sayyidatina Aisyah juga menggunakan hak kebebasan bersuara untuk menyampaikan kebenaran dan berusaha mencegah kemungkaran. Itu sahaja daripada kami. Sekian dan terima kasih.